Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan jadual perlawanan Liga Perdana Inggeris yang akan berlangsung pada hari Sabtu nanti. Manchester City akan menentang pasukan Liverpool pada jam 8.30 malam. Burnley akan bertemu dengan pasukan West Ham United. Luton akan menentang pasukan Crystal Palace. Newcastle akan bertemu dengan pasukan Chelsea. Nottingham Forest bertemu dengan pasukan Brighton. Sheffield United bertemu dengan pasukan Bournemouth. Manakala pasukan Brentford akan bertemu dengan pasukan Arsenal pada jam 1.30 pagi Ahad. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Kedudukan Lionel Scaloni dalam keadaan berbahaya. Selepas berjaya membantu pasukan Argentina menggodol gelaran juara Piala Dunia pada edisi yang lalu, masa depan ketua jurulatih pasukan Argentina, iaitu Lionel Scaloni, kini berada dalam keadaan yang tidak menentu. Selepas perbincangan mengenai lanjutan kontraknya tidak menunjukkan keputusan positif, dia juga telah membawa pasukan Argentina untuk menang Copa America pada tahun 2021 dan sedang berada dalam momentum terbaik untuk meneruskan kempen kelaikan Piala Dunia 2026 dengan berada di tangga teratas zon CONMEBOL. Menurut daripada jurulatih itu sendiri, Argentina memerlukan seorang jurulatih yang berupaya menghalang sebarang kejadian yang tidak diingini. Dia merujuk kepada insiden pergaduhan di antara penyokong mereka dan juga penyokong Brazil. Walaupun pasukannya telah menang dalam perlawanan tersebut, kejadian tersebut sememangnya mengganggu fikiran Scaloni dan dia beranggapan yang dirinya gagal untuk mengawal keadaan tersebut daripada menjadi lebih buruk. Ramai di antara pemain Argentina tidak mahu dia melepaskan jawatan tersebut dan mereka berharap Scaloni akan memikirkan kembali keputusannya itu. Keputusannya untuk melepaskan jawatannya sebagai ketua jurulatih itu bagaimanapun dilihat lebih kepada keputusan peribadi dan tidak bersangkutan dengan mana-mana isu yang sedang hangat diperkatakan pada ketika ini. Sir Alex Ferguson optimis dengan Sir Jim Ratcliffe. Bekas pengurus terbaik pasukan Manchester United, Sir Alex Ferguson, berpendapat dan dia optimis dengan kehadiran pemilik baru pasukan, iaitu Sir Jim Ratcliffe, yang dilihat bakal melakukan beberapa perubahan drastik dalam pasukan selepas pembelian saham minoriti sebanyak 25% akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Sir Alex yang bertindak selaku pengarah di Manchester United berkata beliau sangat mengenali Jim Ratcliffe dan kita hanya perlu tunggu dan lihat apa yang bakal dilakukan oleh beliau nanti. Ratcliffe dijangka akan melantik seorang CEO yang baru dan nama Jean Claude Blanc sering disebut-sebut akan menggalas jawatan tersebut. Sir Jim Ratcliffe menjadikan pasukan Paris Saint-Germain sebagai contoh dan mahu Manchester United berjaya seperti mana klub daripada Perancis itu di masa yang akan datang. Kai Havertz akui sukar untuk sesuaikan diri di Arsenal. Pemain tengah pasukan Arsenal, Kai Havertz, akui yang dia sukar untuk sesuaikan diri selepas berhijrah daripada pasukan Chelsea ke Arsenal pada musim panas yang lalu. Dia bagaimanapun berazam untuk membantu pasukan barunya itu untuk memenangi Liga Juara-Juara Eropah yang masih belum pernah dijulak oleh pasukan Arsenal sejak sekian lama menyertai kejohanan tersebut. Dia akan menggunakan segala pengalaman yang dia ada ketika bersama dengan pasukan Chelsea untuk membantu pasukan Arsenal memburu kejuaraan tersebut dan ianya tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat ini. Dia juga sudah semakin menyesuaikan diri dengan taktikal dan juga strategi yang sedang diterapkan oleh Mikel Arteta dan berharap akan terus berkembang menjadi pemain yang lebih berjaya suatu hari nanti. Erik ten Hag lega selepas beberapa pemain utamanya kembali menjalani latihan penuh bersama pasukan. Pengurus pasukan Manchester United, Erik ten Hag, semakin lega apabila beberapa pemain utamanya sudah mula turun menjalani latihan penuh bersama skuad utama Manchester United. Terbaru, Luke Shaw sudah kembali menjalani latihan penuh bersama pasukan sejak semalam lagi. Perkembangan terbaru ini akan membolehkan dia meneruskan program latihan secara intensif yang telah dijalankan akan berlaku pada bulan Disember nanti. Seorang lagi pemain yang sudah menjalani latihan adalah pemain pertahanan tengah, iaitu Lisandro Martinez, yang masih lagi berada dalam proses pemulihan kecederaan kakinya, tetapi belum lagi berada dalam latihan bersama dengan skuad utama. Ten Hag berharap yang dia akan segera melaksanakan rancangannya untuk membina semula keyakinan pasukan dan akan memperbaiki hubungan dan juga kepercayaan antara mereka semua. Deco dedahkan rancangan pasukan Barcelona untuk gantikan Gavi. Sporting Director untuk pasukan Barcelona, iaitu Deco, telah mendedahkan perancangan masa depan Barcelona untuk Gavi. Deco bagaimanapun mengatakan yang adalah mustahil untuk mencari pengganti Gavi dengan keadaan kewangan mereka setakat ini.
Gavi telah mengalami kecederaan ACL ketika berhadapan dengan pasukan Georgia ketika mewakili pasukan Sepanyol dalam kemenangan 3-1 mereka. Laporan mengatakan skuad kebangsaan Sepanyol selepas ini akan menjadi tak agak-agak untuk memanggil Gavi sehingga 2025 selepas membuatkan pasukan Barcelona marah kerana membuatkan pemain itu tercedera. Barcelona juga perlu mengakui kesalahan mereka kerana terlalu banyak memberi masa permainan kepada pemain yang baru berusia 19 tahun itu. Gavi telah bermain dalam 111 perlawanan daripada kemungkinan 121 perlawanan sejak buat debut pada tahun 2021. Barcelona bagaimanapun dikatakan akan cuba mendapatkan antara dua pemain ini, iaitu Thiago Alcantara daripada pasukan Liverpool ataupun Giovanni Lo Celso daripada pasukan Spurs. Antoine Griezmann tidak akan sertai Manchester United. Terdapat spekulasi terkini yang mengatakan pemain antarabangsa pasukan Perancis, Antoine Griezmann, akan menyertai pasukan Manchester United nanti. Perkara tersebut bagaimanapun dinafikan sekeras-kerasnya oleh pemain tersebut dengan menyifatkan sebagai mengarut dan dia pasti tidak akan meninggalkan pasukan Atletico Madrid dalam masa terdekat ini. Fokusnya adalah untuk membawa pasukannya itu mencapai lebih banyak kejayaan di masa akan datang. Chelsea setuju untuk lepaskan Romelu Lukaku. Chelsea akhirnya bersetuju untuk melepaskan penyerang mereka, iaitu Romelu Lukaku, kepada pasukan Roma secara tetap pada musim panas yang akan datang. Perbincangan masih lagi berada di tahap awal dan perkembangan yang positif sudah mula dilihat dan ia sudah mula menggembirakan penyerang utama pasukan Belgium itu. Bayern mahukan Takehiro Tomiyasu pada musim panas nanti. Bayern Munich akan cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Arsenal, Takehiro Tomiyasu, pada jendela perpindahan musim panas yang akan datang walaupun menyedari yang pasukan Arsenal sedang berbincang untuk melanjutkan kontrak pemain itu di sana. Bayern juga berkemungkinan besar akan dapat membawa masuk Joao Palhinha daripada pasukan Fulham selepas pasukannya itu bersetuju untuk merendahkan lagi permintaan mereka yang sebelum ini mencecah 56 juta pound. Erik ten Hag sahkan yang mereka tidak akan lepaskan Rafael Varane. Erik ten Hag yang juga merupakan pengurus pasukan Manchester United menegaskan yang mereka tidak akan melepaskan pemain pertahanan mereka, iaitu Rafael Varane pada bulan Januari nanti. Bagaimanapun, dia tidak pasti keadaan pemain itu apabila tiba musim panas yang akan datang nanti. Liverpool tolak dakwaan yang mereka akan cuba dapatkan Gabriel Moscardo. Liverpool menolak kemungkinan untuk mereka cuba mendapatkan pemain muda daripada pasukan Corinthians, iaitu Gabriel Moscardo. Sebaliknya lebih berminat untuk mendapatkan pemain tengah yang lebih berpengalaman. Nama Andre masih lagi berada dalam senarai pendek mereka pada ketika ini. Thomas Müller masih mahu bermain bola sepak. Pemain veteran pasukan Jerman dan juga pasukan Bayern Munich, Thomas Müller, menolak kemungkinan untuknya bersara daripada dunia bola sepak profesional. Sebaik saja kontraknya tamat bersama dengan pasukan tersebut. Dia bagaimanapun belum membuat keputusan tentang masa depannya itu. Newcastle akan segera cari pengganti Sandro Tonali pada bulan Januari nanti. Newcastle akan segera mencari pengganti kepada pemain tengah mereka, iaitu Sandro Tonali, yang kini digantung selama 8 bulan. Mereka akan cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Atalanta, iaitu Toon Koopmeiners, sebagai pengganti sementara pemain tersebut. Saya akan ke Saudi, kata Mourinho. Pengurus pasukan Roma, Jose Mourinho, mengeluarkan kenyataan yang dia akan ke Saudi Pro League pada satu masa nanti, tapi bukan masa yang terdekat. Beliau telah pun menolak tawaran 30 juta euro setahun oleh pasukan Al-Hilal kerana menghormati kontraknya bersama dengan pasukan Roma dan janjinya bersama dengan fans di sana. Bercakap mengenai kembali ke Madrid, Mourinho mengatakan yang dia tak akan kembali ke Real Madrid kerana merasakan yang Carlo Ancelotti adalah coach yang terbaik untuk Real Madrid pada masa ini. Jose Mourinho sertai pasukan Roma pada Julai 2021 dan berjaya hadiahkan trofi Conference League pada musim 2021-2022. Paris Saint-Germain aktifkan klausul pembelian Gonzalo Ramos. Meskipun masih belum mampu beradaptasi penuh dengan pasukan Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain memilih untuk mengaktifkan klausul pembelian untuk Gonzalo Ramos yang bernilai 65 juta euro dan juga 15 juta add-on. Dan pembelian ini semakin menguatkan berita perpindahan ke Kylian Mbappe daripada pasukan Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos yang baru berusia 22 tahun sudah pun membuat 15 pilihan-pilihan untuk pasukan Paris Saint-Germain dan menjadikan 2 gol dan juga 1 assist. Kami pernah cuba bawa Messi ke AC Milan, kata Maldini. Bekas direktur bola sepak pasukan AC Milan, iaitu Paolo Maldini,
mendedahkan yang beliau pernah mengetahui usaha pasukan AC Milan untuk memburu Lionel Messi. Ketika kontraknya hampir tamat bersama dengan pasukan Paris Saint-Germain, dia mendedahkannya di dalam satu podcast dan mengatakan yang mereka mencuba untuk mendapatkannya selama 10 hari dan selepas itu, mereka terpaksa akui dengan keputusan bintang Argentina itu. Maldini juga menambah, Messi adalah pemain yang hebat. Kami mencuba sehabis baik untuk dapatkannya, tetapi ia adalah mustahil. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.